Seterusnya kita nak bersama dengan Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia bersama dengan kita. Pastinya banyak perkara nak diutarakan, terutama dengan apa yang kita sedang hadapi sekarang ini dan bagaimana maklumat itu disampaikan dengan cara yang berkesan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Bagus, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertahun juga tidak bersua. Oh, itulah. Harap sihat adanya. Adanya okey. Alhamdulillah. Ya. Okey, sekarang ini menerajui Kementerian Komunikasi dan Multimedia sangat-sangat penting dalam waktu kita semua diperintahkan untuk berada di rumah. Jadi segala maklumat hanya dapat diperolehi melalui televisyen, radio dan juga peranti sekarang ni. Jadi sebagai seorang yang memegang portfolio Menteri Komunikasi ini, apa yang Datuk boleh katakan tentang situasi pandemik COVID-19 ini? Ya, pertama sekali ini tragedi ataupun krisis yang kita tak pernah hadapi, ya, luar biasa. Panglima Angkatan Tentera cakap dekat saya, dia kata, Din, kalau perang, kita tahu kat mana musuh. Kalau perang kimia pun boleh tutup dan kita duduk kat dalam tu boleh rapat-rapat. Ini social distancing dan sebagainya. Jadi memang luar biasa. Dan komunikasi kita pun juga harus luar biasa. Ada orang tanya, mana Menteri Komunikasi ni? Saya kata, saya ada. Saya memang buat kerja. Tetapi kita dah putuskan dari awal supaya jangan terlalu ramai menteri yang berbicara kerana kita bimbang nanti kurang kesepaduan mesej. Jadi dari awal kita bahagikan kepada dua komponen. Pertama ialah komponen kesihatan yang spesifik. Itu yang kita lihat sama ada menteri ataupun KP kesihatan yang berbicara. Kemudian hal-hal yang bukan kesihatan. Ini soal PKP dan sebagainya. Jadi kita putuskan seorang spokesperson dan itu ialah Datuk Seri Ismail Sabri. Ya. Sesekali ada menteri-menteri yang lain. Itu bergantung kepada konteks. Misalnya sehari dua ni Datuk Seri Azmin. Itu soal sedikit kelonggaran, pengecualian untuk bidang-bidang tertentu semasa PKP misalnya. Memanglah bukanlah bermakna menteri lain tak boleh bercakap, tapi kita cuba koordinasi. Jadi yang paling utama ialah koordinasi. Pengumuman rasmi kita tahu setiap hari sekarang ada dua orang menteri akan bercakap. Kemudian kami pula membalas, inilah masalah daily. Berita palsu dan berita yang kalaupun bukan palsu tapi boleh menggusarkan. Jadi saya terpaksa tubuh pasukan respons pantas yang pagi dan petang kita akan jumpa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan. Katalah hospital sana menafikan dia tutup, ya, polis nafikan dia akan tahan orang dan sebagainya, dan itu purata sehari 9 penafian pembetulan yang terpaksa dibuat. Dan ini pun nampaknya luar biasa juga. Jadi perang melawan COVID-19 itu luar biasa. Perang melawan berita palsu juga luar biasa. Ya, itu cabarannya. Ya. Datuk, bila bercakap tentang koordinasi maklumat disampaikan oleh pihak tertentu atau autoriti tertentu sahaja, bagaimana diselaraskan? Adakah dilakukan perjumpaan ataupun maklumat tertentu ni hanya orang ini saja? Sebab sekarang ini berlaku kadang-kadang situasi individu ini bercakap situasi lain dan lain juga maklumat dari aspek yang sama, tapi seolah-olah ada pandangan berbeza, dan ini menimbulkan spekulasi dalam kalangan pengguna yang boleh menjadi berita yang tidak benar. Kita bermesyuarat setiap pagi. Ya, Datuk Seri Ismail dia mempengerusikan mesyuarat MKN pada setiap pagi. Kemudian Perdana Menteri sendiri mempengerusikan mesyuarat itu purata 2 kali dalam seminggu. Dan memang ada koordinasi itu. Sebab itu kita cuba atur kenyataan-kenyataan yang rasmi itu dibuat sedemikian rupa. Namun demikian, ada masa tak boleh juga nak elak, ya, satu dua pandangan yang nampak macam berbeza. Dan kalau itu berlaku, biasanya kita ambil langkah lah, ya, untuk bukan membetulkan tapi untuk koordinat balik. Ya. Kalau saya tanya Eli tentang satu pendapat
Dan itu bidang dan kepakaran Elly. Takkan Elly tak jawab. Ya? Nampak tak cerdik pula. Ya? Tapi ada masa mungkin nampak ada berbeza sikit. Jadi inilah cuba menyeimbangkan antara kebebasan dan pada waktu yang sama untuk mengelakkan kegusaran dan kekeliruan. Yalah, ada kalanya kenyataan dikeluarkan itu adalah berdasarkan soalan daripada wartawan. Betul. Jadi itu yang diambil. Baik. Datuk, kita bercakap tentang berita palsu itu sebutkan tadi. Jadi setakat ini bila dikatakan purata berita yang perlu diwujudkan ataupun dimaklumkan, diperbetulkan ini dengan perkhidmatan internet percuma dan sebagainya, seolah-olah inilah dia menjadi tumpuan rakyat sekarang ini kan. Dan bagaimana setakat ini pihak kementerian mengimbangi situasi ini supaya tidaklah terlalu tersasar sehingga macam orang lebih cenderung ke arah berita yang tidak benar daripada berita yang rasmi. Itulah kita menghormati dan kita celebrate freedom of expression. Ya. Dan kami pun dikritik juga kenapa tak ambil tindakan. Ya, nak ambil tindakan pun harus ikut rule of law. Ya. Saya bagi satu contoh. Ada satu kes, kalau saya sebut nama orangnya ramai orang kenal. Dia post satu gambar yang gambar ni gambar lama, tetapi dia kata benda ni berlaku baru-baru ini dan dia menyoal. Ya. Dia dipanggil oleh MC, dibuat rakaman tentang percakapan dia dan gadget dia dibawa ke makmal, dibuat kajian forensik. Tapi evidence itu tak dapat clear. Mungkin dia pakai telefon orang lain. Okey. Ya. Jadi nak bawa dia ke mahkamah kita tak boleh. Sebab itu dalam 50 kes yang MC buka, SKMM buka siasatan, kita baru charge 6 di mahkamah. Okey. Polis dah charge 17. Jadi sekarang kita ada 214 kes yang disiasat, yang di-charge di mahkamah 23. Jadi ada orang tanya, kenapa susah sangat? Bukan soal susah, kita kena ikut rule of law. Tak boleh, saya tak kena, I want you to be punished. Tak boleh macam tu, mesti ikut. Jadi sebab itu kita merayulah kepada rakyat. Ini bukan masanya ya untuk kita forward dan share benda-benda yang tak tentu. Jadi oleh kerana kita tahu ambil masa untuk untuk membuktikan kesalahan. Sebab itu kita tubuh pasukan respons pantas itu. Apa-apa hal pun betulkan dulu. Betulkan dulu. Siasat boleh siasat, tapi dibetulkan dulu fakta-fakta yang memang sah tak betul. Itu kita buat setiap hari dan pagi dan petang kita keluarkan satu kenyataan. Pasukan respons pantas ni, sebelum ni kita ada portal sebenarnya.my. Ya, sebenarnya kalaulah, saya selalu kata gini, kalau kita dapat sesuatu mesej yang kita tak pasti, selidiklah. Ya. Dan ini kalau dalam Islam ni tabayun. Ya. Kita selidik dulu kesahihan dan kita ada sebenarnya .my yang boleh kita cek. Atau paling kurang saya selalu kata ginilah, fikirkanlah wajah doktor dan segala frontliners yang bertungkus lumus berkorban untuk kita tu. Kalaupun kita tak boleh bantu mereka, paling kurang jangan kita menambahkan kekeliruan dan sebagainya. Betul. Itu pun tanggungjawab kita juga sebagai rakyat Malaysia untuk berhadapan dengan situasi ini. Datuk, kita berehat seketika, kita sambung lepas ini. Okey. Teruskan bersama Malaysia hari ini.